Terima kasih kepada Cik Moderator kita pada petang ini. Sungguh manis moderator kita ya. Baik, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Iroid. Saya bertugas di SK Tampulan Telipuk. Baik, sebelum saya mulakan perkongsian pada petang ini, izinkan saya berkongsi satu video untuk tatapan rakan-rakan guru sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi. Student prize will be presented by Mariko Nagase, second year's master's degree at the Graduate School of International Tourism Department, Toyo University. Student prize is Sorensugu. おめでとうございます。Congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan telah menyaksikan video kejayaan dan pengiktirafan yang diperolehi oleh SK Tampulan Telipuk. Tetapi tahukah tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kejayaan ini dikecapi melalui amalan terbaik yang dijalankan oleh pihak sekolah? Mari kita saksikan. Pada pendapat saya, cerita Alice ini sangat menakutkan, menyeronokkan, dan sangat menghiburkan. Pengajaran yang saya perolehi dari cerita Alice ini adalah kita tidak boleh cemburu kepada sesama sendiri kerana ia akan membawa kesan kepada diri kita sendiri. Okey. Okey. Satu, jaga. Okey betul bro. Okey, diam. Satu, dua, action.
Baik rakan-rakan guru yang saya hormati pada petang ini, sebentar tadi rakan-rakan guru telah menyaksikan sedutan video di mana SK Tampulan telah berjaya mencapai banyak kecemerlangan di bidang filem pendek, sama ada di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Mungkin rakan-rakan guru tertanya-tanya bagaimana kami melakukan ini, apakah bentuk inisiatif yang kami lakukan. Jadi pada hari ini, perkongsian pada petang ini saya akan membongkar rahsia kejayaan kami. Saya akan kongsikan kepada rakan-rakan guru apakah formula yang kami gunakan di sekolah, dengan harapan melalui perkongsian ini dapat kita menyebar luas dan diguna pakai kepada rakan-rakan guru yang lain mengikut kesesuaian di sekolah. Baik, bagaimana projek filem dalam pendidikan ini terhasil? Secara umumnya saya katakan bahawa inisiatif program ini ataupun projek ini apabila kita tertanya-tanya, biasanya apabila kita mengikuti sesuatu pertandingan filem pendek, kita tidak ada satu plan susulan ataupun action plan. Jadi kita memikirkan benda ini sangat merugikan jika tidak ada continuous improvement, khususnya dalam mengintegrasikan projek ini di dalam PDPC maupun juga PDPR. Biasanya apabila mengikuti sesuatu pertandingan, kita habis begitu sahaja, tidak ada plan susulan. Itu sebab kita memikirkan perlu ada sesuatu momentum kejayaan supaya projek ini dapat diteruskan untuk tujuan pengembangan bakat dan juga kecemerlangan murid itu sendiri. Baik, apa itu projek filem dalam pendidikan? Okey. Saya boleh katakan bahawa projek ini merupakan satu inisiatif ataupun satu amalan yang dilaksanakan untuk mengembangkan bakat, kemahiran murid dan seterusnya memacu aspirasi seni dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahawa dasar pendidikan sudah berubah. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu, sistem pendidikan kita ini dikatakan bersifat exam oriented. Tetapi sekarang perubahan telah berlaku untuk tuntutan orang kata globalisasi. Kita perlu seiring dengan tuntutan itu. Jadi melalui program ini sedikit sebanyak dapat membantu murid mengembangkan bakat mereka dalam bidang seni dan pada masa yang sama dapat membantu mereka dalam aspek kecemerlangan akademik. Baik, jika kita melihat kayu ukur ataupun benchmarking dalam projek ini, kita telah menggunakan rubrik daripada SKPM pada standard 3, di mana di dalam standard 3.2.2 iaitu pengurusan kelab dan persatuan. Kita bergerak melalui projek ini adalah dengan kapasiti kelab video dan fotografi. Maka dengan itu setiap tahun kita merancang apa program, apa aktiviti yang sesuai yang kita gunakan untuk kecemerlangan sekolah. Di samping itu juga kita juga melihat pada standard 4 iaitu 4.6 iaitu murid sebagai pembelajar aktif. Dalam kata lain, murid adalah penggerak utama. Guru akan bertindak sebagai mentor. Sebab dalam projek ini yang paling penting ialah amali, iaitu hands-on. Hands-on activity sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Okey. Baik. Daripada paparan yang rakan-rakan guru saksikan ini ialah garis masa projek filem dalam pendidikan. Kita bermula pada tahun 2015. Pada tahun itu, kita memikirkan, warga sekolah memikirkan apakah satu bentuk nilai tambah, value added yang perlu kita berikan
kepada PPD, kepada JPN khususnya KPM selain daripada kecemerlangan akademik. Jadi pada tahun 2015 itu kami ternampak satu iklan pertandingan festival filem iaitu Sabah Screen Fest. Jadi bermula daripada titik festival itu kita menghantar penyertaan. Ya, kita menghantar penyertaan, alhamdulillah kita mendapat tempat yang kedua. Untuk pertama kalinya kita membuat filem pendek yang bertajuk Puasa Adam. Kemudian kita ikut sekali lagi pada tahun 2016, Berita dari Sabah, kita telah menjadi Johan. Pada tahun 2017 kita mempertaruhkan satu filem pendek Tuha vs Zombie, tetapi kita tidak mendapat sebarang kedudukan pada tahun ini. Tetapi apa yang mengejutkan kita ialah telah mendapat satu sambutan yang sangat luar biasa di kalangan pengguna media sosial, di mana kita telah mendapat 22 juta tontonan di YouTube. Dan pada ketika itu kita berjaya mengalahkan filem-filem Malaysia di Pawagam dari segi aspek tayangan di YouTube. Dan pada tahun 2018 kita menghantar penyertaan Cinta Si Berakang. Kemudian 2019 Solunsuk yang seperti rakan-rakan tahu sudah banyak memenangi festival filem antarabangsa maupun kebangsaan. Kita menang di Korea, kita menang di Los Angeles, kita menang di Turki dan beberapa negara yang lain. Kemudian tahun lalu di Sabah Screen Fest kita telah menang Johan, filem pendek kita yang bertajuk Legenda Seniman. Baik rakan-rakan guru yang saya hormati, apabila kita melihat garis masa ini, kita bermula pada tahun 2015 dan projek ini kita angkat kepada level yang seterusnya adalah pada tahun 2017, di mana kita cuba mengintegrasikan bagaimana filem pendek ini dapat diintegrasikan di dalam PDP dan juga PDPC. Itu cabaran utama yang kami hadapi, kerana kita percaya bahawa apabila menyertai sesuatu penyertaan tu, kita tidak boleh terhenti di situ. Kita mesti ada continuous improvement supaya perkembangan budak, perkembangan murid itu sentiasa berterusan. Jadi dalam kata lain bahawa kejayaan yang dikecapi oleh SK Tampulan ini bukanlah berlaku sekelip mata, bukanlah berlaku dalam satu malam. Kita melalui proses yang sangat panjang, kita melalui tahun yang pelbagai, tetapi kita nekat dan kita konsisten bahawa inilah kebitaraan kami, inilah kekuatan kami yang perlu kami kongsikan kepada rakan-rakan guru, khususnya sekolah-sekolah yang lain. Dan pada pandangan peribadi saya, sudah semestinya bahawa setiap inovasi itu perlu dikongsi, seperti saranan daripada Puan Tania tadi, bahawa setiap inovasi amalan perlu kita war-warkan, perlu kita kongsi. Apalah erti sesuatu inovasi itu, amalan terbaik itu, inisiatif itu jika hanya berlaku dalam konteks persekolahan saja tetapi tidak dikongsi kepada rakan-rakan guru yang lain secara holistik. Baik, kita ada 5 langkah dalam projek ini. Yang pertama, guru. Guru akan bertindak sebagai moderator. Dan kemudian klien kita sudah semestinya pelajar. Pelajar ialah tunjang utama dalam projek ini. Dan kita membabitkan semua daripada tahap 1 dan juga tahap 2. Kemudian sekolah, sokongan daripada sekolah itu sangat penting. Sokongan dari segi aspek keuangan, sokongan dari segi moral, juga melibatkan PIBG. Dan intipati dalam projek ini ialah kita menggalakkan murid untuk menonton filem pendek. Kalau kita berbicara tentang soal filem pendek ini, jangan terfikir dalam pemikiran cikgu-cikgu filem yang kita tayangkan ini berdurasi selama 1 jam, 2 jam. Tidak. Filem pendek hanya memakan masa antara 3 hingga 8 minit. Dan masa itu adalah sangat sesuai untuk kita gunakan di dalam PDPC kita di dalam kelas. Seperti saya mengajar Bahasa Melayu tahun 5. Kebiasaannya saya akan mempertontonkan filem pendek kepada murid-murid saya pada hari Khamis. Kerana pada hari Khamis ialah kemahiran didik hibur. Saya akan mencari topik-topik yang sesuai dengan apa yang diajar pada hari itu, kemudian kita berbincang, kita berdiskusi tentang filem itu. Baik, di akhir
pembentangan setiap murid tu kita akan membuat diskusi, ulasan dan juga penilaian. Tetapi apa yang paling penting dalam aktiviti ini bukanlah kepada jawapan murid itu, tetapi kita mahu cuba memupuk kemahiran komunikasi murid itu dari segi interpersonal, intrapersonal, dari segi introvert, extrovert, itu semua kita ambil kira supaya murid dapat mempunyai satu keyakinan yang tinggi apabila membentang kepada orang ramai. Baik, ini ialah jantung kepada projek ini. Kejayaan kami adalah bermula daripada 5 proses ini. Bukan kita ambil kamera, lepas tu kita shooting, lepas tu kita menang begitu saja. Tidak, tetapi inilah intipati dia. Inilah rahsia dan formula yang kami gunakan rakan-rakan guru semua. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Kebiasaannya di dalam kelas, kita akan menonton filem pendek. Saya akan sediakan satu filem pendek yang ada kaitan dengan apa yang diajar pada hari itu. Sebagai contoh, mungkin kita pada hari itu kita ajar tentang tema kerjasama. Jadi saya sebagai guru bertindak akan mencari filem pendek yang ada di YouTube. Biasanya saya ambil di YouTube yang ada kaitan dengan tema yang diajar pada hari itu dan kita akan pertontonkan kepada murid-murid. Kemudian murid-murid akan membuat analisis dan ulasan apa yang mereka faham tentang filem pendek tersebut. Kemudian adanya pembentangan, kemudian penilaian, dan akhir sekali, sekiranya masa mencukupi, kita boleh melakukan syuting. Syuting itu tidak sangat complicated seperti yang cikgu-cikgu gambarkan. Syuting kita hanya menggunakan, kalau bukan pada format pertanian, kita hanya menggunakan smartphone, telefon pintar. Dan kita syuting di dalam kelas ataupun di kawasan sekitar sekolah dalam tempoh 6 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan mempertikaikan kebolehan murid-murid kita pada zaman sekarang sebab mereka lebih advance, mereka lebih terdedah dengan gadget-gadget. Jadi ianya tidak menjadi permasalahan mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu ICT dari segi hardware, dari segi software dan sebagainya. Baik, kita juga membuat analisis SWOT untuk memastikan kita berada di dalam landasan yang tepat supaya kita tidak tersasar. Kekuatan kami di sini melalui projek ini ialah dari segi sokongan daripada pihak sekolah yang tidak berbelah bagi. Apapun penyertaan yang kami ikut di peringkat antarabangsa, pihak sekolah sangat membantu. Begitu juga dengan PIBG. Kelemahan pula dari segi aspek peralatan audio dan video. Untuk pengetahuan rakan-rakan guru yang saya hormati, apabila kita menyertai pertandingan antarabangsa, sudah semestinya juri-juri di luar sana mahu melihat, mahu mendengar kualiti audio, kualiti video. Dan untuk menyokong kualiti audio dan video ini sudah semestinya kita memerlukan peralatan yang agak canggih, yang ada advance sedikit supaya menepati standard spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Kemudian dari segi peluang, alhamdulillah sepanjang projek ini kami jalankan dari tahun 2015 sehingga sekarang tahun 2020, banyak pemain-pemain industri kreatif bersama-sama kami, membantu kami. Kita ada BMW showcase, kita ada Tuan Pengarah Mark Abbas, kita ada pensyarah daripada UMS Bebra Mailin, kita ada Nadira Ilana, kita ada penulis skrip yang tersohor Engku Sri Kelantan. Kalau di Sabah ni Pak Dola, Abdullah Yusof, mereka semua ni individu-individu yang membantu kita. Membantu kita bagaimana untuk menghasilkan sesuatu filem pendek yang terbaik. Dari segi ancaman, kita menghadapi masalah dari segi komitmen murid, mungkin dari segi kesihatan, apabila kita syuting kadang-kadang tidak berlaku disebabkan kesihatan murid. Baik. Bagaimana kita mengintegrasikan, ini yang saya katakan, bagaimana kita mengintegrasikan projek ini di dalam PDPC. Sekiranya cikgu-cikgu dalam skrin ini, cikgu boleh nampak seorang murid, nama dia Jimmy. Adik Jimmy ni sedang membuat
storyboard ataupun papan cerita. Untuk makluman rakan-rakan guru, apabila kita membuat filem pendek, yang paling penting sebelum proses syuting itu ialah membuat storyboard, papan cerita. Tetapi kita ubah suai. Kita integrasikan dalam PDPR. Macam sekarang ni berlakunya pandemik. Okay, apa yang adik Jimmy buat ini bersama-sama dengan parents, ibu bapa, mereka menghasilkan satu papan cerita mengikut tajuk dan tema yang saya berikan pada ketika itu. Jadi saya nak kongsi satu video klip daripada adik Jimmy. Pertama, saya mengisahkan dua beradik yang baru bergaduh dan telah berbaik semula. Seperti saya dan adik saya Genevieve. Peribahasa dalam lakaran saya adalah air dicincang tidak akan putus. Baik, itu antara salah satu contoh aktiviti PDPR yang kita lakukan di mana adik Jimmy membuat satu storyboard. Okay, sangat simple, sangat mudah dan sangat senang difahami melalui projek filem dalam pendidikan ini. Baik, ada beberapa bahan rangsangan yang kami buat sebagai menyokong projek ini. Jika rakan-rakan guru melihat pada paparan skrin ini adalah contoh kad aktiviti borang maklum malas yang kita bina untuk tujuan pembelajaran murid di dalam kelas. Okey. Saya nak kongsi 3 rahsia apabila kita mahu membuat filem pendek yang jarang-jarang sekali rakan-rakan guru tahu. Hari ini saya kongsikan 3 tips membuat filem pendek. Yang pertama, rakan-rakan guru sekalian, rakan-rakan guru kena belajar 3 act. Apa itu 3 act? 3 act ni ialah struktur kita membuat filem pendek yang merangkumi 3 bahagian yang kita panggil sebagai act 1, act 2, act 3. Jadi apa yang berlaku pada act 1, act 2, act 3? Okay. Di act 1, rakan-rakan guru perlu memperkenalkan watak pelakon tersebut. Siapa watak dalam cerita itu? Act 2, pertontonkan, tayangkan apa konflik dalam penceritaan cikgu-cikgu. Dalam filem cikgu, apa konflik utamanya? Kemudian act 3, solusi kepada konflik tadi. Itu adalah struktur apabila kita membuat filem pendek. Kalau cikgu-cikgu perhatikan, struktur ni sebenarnya tidak ada beza dengan apa yang berlaku dalam dunia pendidikan. Saya ambil contoh apabila kita membuat RPH. Masih ingat kita ada set pendahuluan. Pendahuluan, set induksi. Itu berlaku di act 1. Kemudian ada langkah-langkah. Itu berlaku di act 2. Kemudian act 3 iaitu refleksi. Itu berlaku pada di peringkat konflik. Jadi apa yang saya mau katakan di sini, ilmu perfilman ini sebenarnya tidak jauh beza dengan apa yang kita lalui sebagai guru. Begitu juga dalam karangan bahasa Melayu, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Samalah juga dengan act 1, act 2 dan act 3. Tapi kita kena faham rakan-rakan guru, apabila kita membuat filem pendek, durasi filem pendek ini kebiasaannya memakan masa sebanyak 8 minit sahaja. Jadi kita kena bahagikan masa. Act 1 berapa minit, act 2 berapa minit, act 3 berapa minit. Mungkin act 1 2 minit, act 2 3 minit dan act 3 3 minit. Jadi itulah tips yang pertama bagaimana untuk kita menghasilkan filem pendek. Perlu act 1, act 2, act 3 ni supaya kita punya jalan cerita ini tidak tersasar. Okey. Yang kedua, untuk menghasilkan filem pendek yang bagus,
kita kena tonton filem pendek, cikgu-cikgu. Mana ada pengarah di dunia ini mau jadi pengarah filem tetapi tidak mau tonton filem. Jadi saya sepanjang pengalaman saya melihat beberapa individu yang sangat bagus dan sangat membantu dalam penghasilan filem pendek. Kalau cikgu perhatikan nama-nama di bawah ini, Nadira Ilana, Bebra Mailin, Mus Amir, Mark Abbas, Ikin Ki Charles, Wan Dini, Cikgu Wan Dini dari Sarawak, Tuan Al-Jafri, pengarah Mencari Rahmat, Mior Ashimanap, pengarah drama dan filem, dan juga penulis skrip Engku Sri Kelantan, dan juga Pat Dola ataupun nama sebenarnya Abdullah Yusuf. Jadi orang-orang ini, individu-individu ini perlu kita jadikan rujukan. Kita jangan shock sendiri apabila kita membuat filem pendek. Kita tengok juga filem-filem yang lain, sama ada filem itu daripada negara kita sendiri ataupun daripada luar negara. Itu tips yang kedua. Baik. Tips yang ketiga yang saya nak kongsikan ialah apabila kita membuat filem pendek, tolong. 3 kali saya cakap tolong banyakkan guna emosi dan kurangkan dialog dalam pembuatan filem pendek. Sebab apa yang saya perhatikan, ramai rakan-rakan guru apabila membuat filem pendek ni banyak sangat dialog. Ingat lagi struktur Act 1, Act 2, Act 3 tadi, kalau terlalu banyak dialog, kita tidak tahu di mana bahagian Act 1, Act 2 dan Act 3. Jadi kebiasaannya filem pendek ini 80% adalah dari segi penggunaan emosi. Bukan saya katakan tanpa dialog, perlu juga ada dialog, tetapi dalam konteks filem pendek ini penggunaan emosi itu adalah sangat penting. Sebab kita mahu menyentuh perasaan penonton. Sebab durasi dia 8 minit saja, tidak banyak, tidak panjang. Kalau banyak dialog nanti penonton akan rasa bosan. Tetapi kalau kita mengetengahkan emosi yang kuat, apa yang kita cuba sampaikan kepada penonton akan mudah tercapai, akan mudah tersentuh di sanubari penonton itu sendiri. Itu 3 tips bagaimana kita mahu membuat filem pendek. Saya percaya jika rakan-rakan guru mengikuti tips ini, rakan-rakan guru boleh mendapat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. Dari segi implikasi projek ini, alhamdulillah kita juga telah berjaya menyebar luas inisiatif ini kepada rakan-rakan OK9 kita, rakan-rakan PLC, dan juga kita telah diberikan penghargaan daripada syarikat BMW menjemput kita di Kuala Lumpur pada tahun 2019 untuk mereka mengetahui apakah inisiatif yang telah kita lakukan. Pada tahun itu, pada tahun 2019, kita diberi penghargaan untuk menayangkan filem pendek kita iaitu Tuhau vs Zombie. Kalau tuan-tuan tengok gambar tu, itu adalah seorang guru SK Tampulan, Cikgu Resel mengajar bahasa Inggeris, sangat berbakat. Sangat berbakat Cikgu Resel, dan seorang murid kita itu menjadi zombie. Baik. Dari segi kecemerlangan, sudah semestinya apapun yang kita lakukan dalam sesuatu projek itu, akhirnya ialah kita mau melihat kemenjadian murid, sebab kita dalam industri akademik, dalam industri pendidikan. Jadi alhamdulillah usaha yang kami lakukan ini bukan sahaja mendapat kejayaan dari aspek co-curriculum pengembangan bakat, tetapi kita berjaya mendapatkan keputusan yang seimbang, kecemerlangan yang seimbang dari segi akademik dan juga co-curriculum. Ini adalah Adi Ifo yang mendapat kecemerlangan di UPSR, pada UPSR pada tahun 2019. Pada tahun 2019. Dan banyak lagi kecemerlangan yang kita telah perolehi. Kita menang di Toyo University Tourism, kita menang di Sarasota Film Festival, di Turki Hak Is Short Film Festival, di Busan, Korea, di Los Angeles, dan juga Science Film Festival.
Okey. Selalu guru-guru tanya, apa cikgu Iroet guna peralatan ni apabila buat syuting? Okey, sebenarnya cikgu-cikgu terpulang kepada cikgu. Okey, peralatan yang cikgu mahu gunakan sama ada cikgu mahu guna laptop, cikgu mahu guna smartphone ataupun juga PC. Okey, ianya bergantung kepada kesesuaian cikgu itu sendiri. Mana yang cikgu rasakan senang, mudah difahami, ya cikgu boleh guna sahaja. Tiada masalah. Kemudian apa software yang biasa digunakan? Ini pun bergantung jugalah kepada keperluan cikgu. Macam saya biasa guna Sony Vegas, okay? Ataupun Corel Video Studio. Ataupun cikgu boleh gunakan handphone, gunakan UCut. Ataupun kalau cikgu mau yang lagi advance, cikgu boleh guna Pro X. Okay. Sesuatu filem itu bukan ditentukan dengan software yang kita gunakan, tetapi apa yang paling penting dalam penceritaan filem pendek ialah ianya menepati tema, pihak penganjur. Itu yang paling penting. Okey. Kamera mana yang sesuai? Macam sekarang ni ada jenis kamera yang mirrorless, ada yang DSLR, itu pun bergantung kepada cikgu. Mana yang cikgu rasakan sesuai. Pada saya mirrorless kah, DSLR kah, sama sahaja, mungkin ada beza dari segi kualiti, tetapi hasilnya pun kedua-duanya sangat memuaskan. Baik, ini peralatan tambahan yang cikgu boleh gunakan. Cikgu boleh gunakan tripod, semasa syuting, gimbal, handheld camera, slider, steadicam. Sekarang ni famous kan orang guna drone. Biasanya drone ni kita buat filem apabila filem kita itu mau ambil angle yang yang jauh. Kita mau memperlihatkan kecantikan view sesuatu location tu, kita gunakan drone. Okay. Memang memakan masa kos yang sangat tinggi untuk memiliki peralatan-peralatan ini, tetapi secara asasnya kalau cikgu mau belajar menggunakan kamera tools, menggunakan teknik handheld pun ataupun tangan pun sangat bagus. Okey. Dan cikgu-cikgu perlu memperkasakan, menimba ilmu. Apabila kita membuat filem pendek ini, cikgu sekurang-kurangnya cikgu ada asas tahu apa itu extreme long shot, apa itu mid shot, apa itu extreme close up, apa itu POV, long shot, close up, wide shot, over the shoulder. Sebab ini semua perkara-perkara teknikal yang membantu cikgu dalam menghasilkan suatu filem pendek yang bagus. Alhamdulillah sepanjang projek ini kita telah mendapat satu penghargaan daripada Persatuan Pengarah Filem Malaysia menjemput kita menjadi ahli. Saya telah memiliki ahli amatur. Untuk masa akan datang kita akan cuba berkolaborasi dengan Persatuan Pengarah Filem Malaysia ini, bagaimana FDAM ni dapat membantu kita di peringkat sekolah dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknikal ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan filem pendek. Okey, selain daripada itu kita telah mendapat liputan yang sangat positif daripada media-media massa. Ini contoh media massa daripada akhbar The Sun. Okey, wartawan telah memberi penghargaan kepada kita untuk berkongsi apa inisiatif yang telah kami lakukan. Okey, ya ini contoh-contoh gambar di sebalik tabir di mana murid-murid sendiri turun padang melakukan aktiviti secara hands on dengan bimbingan guru. Apa yang paling penting, guru dan murid itu mesti mempunyai kesepakatan. Macam kita di SK Tampulan, semua warga sekolah sangat membantu, semua terlibat. Ianya bukan usaha individu tetapi usaha semua pihak. Tidak kira sama ada ianya guru ataupun kaki tangan bukan mengajar. Baik, ini juga. Macam mana kita mau menghantar penyertaan di peringkat antarabangsa? Ada banyak cara, cikgu. Kebiasaannya untuk melihat iklan-iklan sesuatu festival, cikgu-cikgu boleh ikut grup-grup di Facebook, di komuniti-komuniti filem ada di sana. Tetapi sekiranya cikgu mahu dengan lebih khusus, cikgu bolehlah melayari Film Freeware di portal ni, di website ni. Ada beratus-ratus festival filem di dunia yang cikgu boleh ikuti. Sama ada berbayar, tidak berbayar, bergantung kepada keperluan cikgu. Baik.
Kita sudah berada di peringkat rumusan. Okay. Harapan saya berharap agar semua pihak, KPM, PPD, JPN, pemain industri, mari kita duduk semeja, kita mencari satu formula. Okay, bagaimana untuk kita membantu anak-anak murid ini, okay, dalam usaha mengangkat apresiasi seni dalam pendidikan. Kerana kecemerlangan itu tidak hanya diukur, okay, dilihat dari sudut aspek akademik, tetapi pembangunan sosial juga memainkan peranan yang paling penting. Dan pembangunan sosial ini hanya boleh, okay, tercapai, salah satu daripadanya adalah dalam usaha mempromosikan projek filem dalam pendidikan. Saya berharap selepas ini, selepas sharing ini akan lebih ramai lagi rakan-rakan guru yang mahu berkongsi dengan projek ini dan cuba implement, okay, di sekolah masing-masing mengikut ekosistem sekolah itu sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya untuk perkongsian pada petang ini. Terima kasih kepada rakan-rakan guru yang sudi menonton di saluran channel YouTube Okenan Telepok. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada moderator pada petang ini. Silakan.